Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembahas yang telah pun membahas perkara ini, perkara yang cukup penting. Saya akan bermula pertamanya dengan Yang Berhormat Seputih yang telah pun membangkitkan isu prison reform. Dan ini juga telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong, dan saya akan jawab sekali memandangkan isunya adalah sama, di mana Yang Berhormat Jelutong telah pun memberi contoh negara Belanda dan negara-negara seperti yang lain, di mana keperluan prison itu telah pun kurang. Yang ini menunjukkan bahawa the criminal justice system dengan izin di negara-negara tersebut lebih berjaya, dan juga menunjukkan bahawa dengan bertambah perlunya penjara, maksudnya di death sentence antara lain mungkinnya tidak mempunyai kesan pencegahan, does not have a deterrence effect. Now, mengikut kepada statistik Tuan Yang Dipertua, kami telah pun, walaupun terdapat statistik lain, kami mempunyai banyak statistik juga yang dari negara-negara lain yang menyokong the view bahawa hukuman mati menunjukkan bahawa ketiadaan hukuman mati tidak menyebabkan peningkatan dalam jenayah sebelum ini dikenakan hukuman mati. Contoh, menurut Amnesty International Malaysia, kajian yang membandingkan kadar pembunuhan di Hong Kong dan Singapura, yang kedua-duanya mempunyai saiz populasi yang sama untuk tempoh 35 tahun, bermula pada tahun 1973, mendapati bahawa pemansuhan hukuman mati di Hong Kong dan kadar pelaksanaan yang tinggi di Singapura pada pertengahan 90-an mempunyai sedikit kesan ke atas kadar pembunuhan. Menurut Amnesty International Malaysia di Kanada pula, kadar pembunuhan bagi setiap 100,000 penduduk jatuh daripada puncak 3.09 pada tahun 1975, iaitu tahun sebelum hukuman mati bagi kesalahan membunuh dimansurkan kepada 2.41 pada tahun 1980. Pada tahun 2018, kajian Abdul Rahman Boruman Center menunjukkan 10 daripada 11 buah negara yang memansurkan hukuman mati mengalami penurunan bilangan kes bunuh, manakala hanya sebuah negara mengalami peningkatan kes bunuh. Ada banyak kajian lain, Tuan Yang Bertuah, saya tidak berniat untuk mengulangi hasil-hasil kajian tersebut memandangkan kesuntukan masa, tetapi itu kajian-kajian tersebut telah pun diambil kira oleh kerajaan untuk melaksanakan rang undang-undang ini. Dan perlu saya untuk menjawab kepada Masjid Tanah yang telah pun membangkitkan beberapa isu semasa perbahasannya, saya perlu menimbulkan di sini bahawa Masjid Tanah semasa menjadi timbalan menteri undang-undang semasa Kerajaan Perikatan Nasional pada masa itu, menterinya adalah mantan Yang Berhormat Santubong, iaitu Wan Junaidi, di mana pada masa itu kerajaan juga telah pun mengambil pendirian untuk menghapuskan hukuman mati mandatory. Dan saya percaya juga baru-baru ini bahawa Yang Berhormat Masjid Tanah telah pun mengeluarkan satu video selama 2 minit 18 saat yang juga menyokong usaha kerajaan ini untuk menghapuskan hukuman mandatory death penalty tersebut. Jadi itu merupakan satu penerimaan bahawa dengan izin Tuan Yang Dipertua, the death penalty, with the greatest of respect, has not brought about the results that it was intended to have brought. Dan beberapa ahli parlimen telah pun juga menimbulkan sama ada hakim akan melaksanakan hukuman death penalty sekiranya diberi budi bicara.
Saya ingin menarik perhatian kepada keadaan sebelum 1983, Tuan Ibu Ketua, di mana pada masa itu hukuman mandatory, hukuman mati mandatory untuk kes, tiada hukuman mati mandatory untuk kes-kes pengedaran dadah sebelum 1983. Hukuman mandatory tersebut hanya diperkenalkan melalui pindaan kepada undang-undang dalam tahun 1983. Tetapi sekiranya kita lihat kepada kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah sebelum 1983, kita boleh lihat walaupun pada masa itu hukuman mati tidak merupakan mandatory tapi bersifat budi bicara mahkamah, tetapi ada mahkamah yang mengenakan hukuman mati pada masa tersebut juga. Jadi ini menunjukkan bahawa tidak semestinya hakim-hakim tidak akan mengguna pakai budi bicara mereka atau tidak. Apa yang perlu ditekankan di sini, Tuan Yang Di-Pertua, adalah setiap kes adalah unik dalam fakta-fakta dan keadaan-keadaannya. Each case dengan izin, Tuan Yang Di-Pertua, is unique in facts and circumstances, dan ini perlu diambil kira oleh setiap mahkamah yang yang mendengar kes. Dan sekiranya satu kes itu melibatkan satu kes bunuh yang kejam, a heinous crime, itulah sebab budi bicara dikekalkan ataupun diberi kepada hakim untuk kemungkinan mengenakan hukuman death penalty tersebut. Jadi kita perlu harus mengingat di sini bahawa penghapusan ataupun perkembangan undang-undang di sini bukannya menghapuskan hukuman mati tersebut secara sepenuhnya. It is not dengan izin, Tuan Yang Di-Pertua, a total abolition of the death penalty. The death penalty masih dikekalkan untuk kesalahan-kesalahan yang tertentu seperti mana yang telah pun saya huraikan semasa bacaan kali kedua saya tadi. Saya tidak akan mengulanginya sekarang. Jadi dalam kes, untuk menjawab beberapa yang berhormat yang telah pun menimbulkan bagaimana pula adakah kerajaan peka kepada keluarga-keluarga mangsa, adakah kita mengambil kira pandangan-pandangan mereka. Memang kami telah pun berjumpa dengan wakil-wakil keluarga mangsa. In fact, dalam semasa jawatan kuasa yang diterajui oleh mantan ketua hakim negara membuat kajian-kajian mereka juga telah pun berjumpa dengan keluarga-keluarga mangsa. Jadi kerajaan telah pun mengambil kira bukan sahaja satu pihak saja, tapi mengambil kira kedua-dua pihak, yang pro-abolishment, yang juga tidak pro-abolishment, untuk mendapat membuat keputusan yang sewajarnya, dan keputusan itu mengambil kira fakta-fakta seperti di perasaan mangsa-mangsa ataupun keluarga mangsa-mangsa, the principle of proportionality dengan izin, sama ada death penalty tersebut adalah sama rata ataupun proportionate dengan kesalahan yang dilakukan, the basic human rights dengan izin of an offender, sama ada restorative justice itu akan dicapai dan sebagainya. Ini merupakan isu-isu yang telah pun diambil kira oleh kerajaan untuk memperkenalkan RUU ini. Masjid Tanah, Kuala Krai dan juga Arau telah pun membangkitkan seperti yang saya katakan tadi, reaksi keluarga mangsa tersebut yang telah pun saya jawab sebentar tadi. Kuala Krai dan juga Arau telah pun membangkitkan mengenai penilaian hukuman diat. Kerajaan sedang mengkaji pelaksanaan diat termasuk implikasi perundangan dan kewangan kepada kerajaan. Pada masa kini, Kanun Tata Jenayah memperuntukkan pampasan kepada keluarga mangsa iaitu melalui Seksyen 426 Kanun Tata Cara Jenayah.
Oleh yang demikian, peruntukan boleh digunakan sehingga konsep dia dikaji dan diteliti oleh pihak kerajaan. Boleh minta penjelasan sikit? Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tadi Mohd sebut isu kerajaan dalam kajian untuk laksanakan ataupun untuk melihat isu jihad ini. Tapi Yang Berhormat sebut kerajaan akan menilai dari sudut implikasi kepada kewangan kerajaan. Sedangkan jihad ini bukan duit daripada kerajaan tapi duit daripada pesalah. Okay, terima kasih. Terima kasih. Itu satu I think observation yang baik. Because di bawah Seksyen 426 ini, walaupun mahkamah mempunyai kuasa untuk mengenakan ataupun memerintahkan pampasan diberi. Isu di sini sama ada pampasan tersebut harus datang daripada perpetrator ataupun pesalah. Itu merupakan satu isu yang agak penting untuk dikaji lebih lanjut dan kami juga berharap oleh kerana Seksyen 426 ini tidak digunapakai oleh mahkamah dalam banyak kes dan oleh yang demikian isu sama ada pampasan ini akan diberi untuk lebih kes. Ini saya percaya merupakan satu perkara yang kemungkinan boleh digalakkan dengan lebih banyak di masa depan. Seperti yang saya katakan tadi, pampasan di bawah seksyen ini adalah diberi oleh mahkamah, bukan oleh pihak lain. So mahkamah mempunyai kuasa tersebut. Saya percaya ini satu perkara yang idea yang baik untuk mahkamah menggunapakai kuasanya di bawah seksyen ini dengan lebih di masa depan. Saya seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, ingin menyentuh berkenaan dengan beberapa isu yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat Machang tadi di dalam perbahasannya. Di dalam perbahasannya, Yang Berhormat telah pun membangkitkan berkenaan dengan conflict of interest of lawyers dengan izin. Tuan Yang Berhormat, apa yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat Machang sama ada terdapatnya conflict of interest sekiranya terdapat peguam-peguam yang mempunyai anak guam yang menghadapi death sentence tersebut di dalam perbahasan ini. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, dalam kes-kes conflict of interest saya percaya bahawa itu boleh interest boleh di-declare. Seorang ahli parlimen itu sekiranya ada apa-apa hubungan peribadi ataupun profesional dengan seorang, maka dia boleh declare his interest. Tetapi kes yang tertentu perlu dibangkitkan pertama dahulu. Di dalam perbahasan ini, no specific case was raised. Tiada kes tertentu dibangkitkan di sepanjang perbahasan ini. Jadi isu conflict of interest tersebut memangnya tidak timbul, Tuan Yang di-Pertua. Timbalan Menteri, saya nak minta penjelasan sikit tanpa. Ya, boleh. Tanpa. Okey, saya nak rujuk kepada Seksyen 36 untuk akta baru ni. Seksyen 364 oleh Penal Code Kidnapping nak ganti perkataan death or imprisonment for a term which may extend to 30 years. Jadi untuk penculikan ini memang hukuman mati sudah tidak mandatory, death or imprisonment. Jadi apakah rasional untuk mengambil keluar death punishment untuk penculikan? Dan juga ia bertentangan. Sebab saya nampak sini, gantian dia untuk imprisonment for a term of not more than 30 years, 30 tahun. Tetapi di belakang, okay, apabila kita buat amendment kepada Kidnapping Act, Section 52, dia diganti dengan sentence with imprisonment for a term not less than 30 years but exceeding 40 years. Jadi saya nak minta penjelasan kenapa ada percanggahan sentence ni dalam Penal Code dan juga Kidnapping Act. Betul, terima kasih. Seperti yang kami telah pun menerangkan pada permulaannya, polisi yang telah pun diambil oleh pihak kerajaan adalah untuk mengekalkan life sentence yang ditaklifkan sebagai 30 tahun dan untuk menggantikan death sentence
sama ada secara budi bicara ataupun secara mandatory dengan 30 hingga 40 tahun. Itu the broad policy of minta maaf Tuan Yang Ketua, kerajaan di dalam penggubalan RUU ini. So itu adalah sebab kenapa undang-undang tersebut dipindah sedemikian. Saya tiada masa, banyak masa lagi. Boleh saya habiskan Tuan Yang Ketua dengan just beberapa isu, beberapa minit saja. Silakan Yang Terima kasih Yang Dipertua. Saya ingin menyentuh Tuan Yang Dipertua berkenaan dengan isu mangsa di sini. Itu adalah satu perkara yang amat serius dan kerajaan ini memang mengambil kira langkah-langkah yang boleh diambil untuk menyenangkan keadaan keluarga-keluarga mangsa, terutamanya kes-kes di dalam kes-kes bunuh. Di dalam hal tersebut saya telah pun menyentuh tentang isu pampasan tadi. Juga kita boleh mengambil kira bahawa peruntukan Seksyen 183A Kanun Acara Jenayah iaitu berkenaan dengan izin Victim Impact Statement, di mana di dalam keadaan tersebut ataupun di bawah seksyen tersebut, pandangan keluarga mangsa juga boleh diambil kira oleh mahkamah apabila menjatuhkan hukuman. dengan izin. Dalam Menteri, is this the existing law? no, I'm referring to what can be used. Oh. Yeah. Bukan di dalam rang undang-undang ini. Just to make it clear, ini adalah peruntukan yang boleh diambil kira dari segi victim ataupun mangsa keluarga. So satu victim impact statement itu merupakan satu option yang mungkin kita boleh melihat untuk di dalam masa depan untuk menambah baik, to improve on it, Section 183A tersebut untuk memberi lebih makna kepada victim impact statement tersebut. Dalam menutup Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk menyatakan seperti yang telah pun dinyatakan oleh beberapa ahli yang berhormat, ini memangnya merupakan satu perkembangan dalam undang-undang yang begitu penting. Penghapusan ataupun pemansuhan hukuman mati mandatory. Ini adalah satu perkembangan yang di mana terdapat banyak negara di keseluruhan dunia yang telah pun menghapuskan bukan saja aspek mandatory hukuman mati, tetapi secara keseluruhannya, iaitu beberapa kebanyakan atau banyak negara di dunia ini telah pun totally abolish dengan izin the death penalty. Itu bukannya apa yang kami melakukan di negara ini. Perlu ditekankan di sini bahawa death penalty itu masih dikekalkan untuk kes-kes yang tertentu. Dan ini kami perlu lihat, kami perlu mempunyai keyakinan. We must have the confidence in the judiciary, dengan izin Tuan Yang Dipertua, untuk melaksanakan budi bicara mereka secara adil dan mengikut setiap kes-kes yang tertentu di masa depan. Jadi dalam keadaan tersebut, itu merupakan penggulungan saya, Tuan Yang Dipertua, kepada Yang Mohamad, yang telah pun ditimbulkan. Yes. Siap. Yang Mohamad sebut kes tertentu. Jadi kes tertentu, boleh tak diperjelaskan kes tertentu? Sebab saya yang disebut dalam dari segi hukum ni ialah bunuh dibayar bunuh. Jadi apakah kes tertentu tu, apa dia kes tertentu tu? Sebab kita bimbang nanti ada kecenderungan hakim yang kes yang bunuh tu dia masuk tidak dijadikan tidak dibayar dengan bunuh. Saya ucap tahniah Yang Mohamad sebab Yang Mohamad bersetuju dengan diat dan kerajaan akan mengkajinya. Tetapi sekarang tentang kes tertentu tu, sepatutnya kalau kes yang melibatkan bunuh itu tak boleh
dimasukkan tidak boleh dimasukkan bahawa kes ni tidak termasuk dalam kes mandatory. Apakah kes yang tertentu tu apa yang maksudkan? Terima kasih. Betul, kes-kes yang saya merujuk kepada tadi adalah seperti kes-kes yang telah pun saya menguraikan secara mendalam dalam second reading saya tadi. Secara umumnya, kes-kes tertentu tersebut adalah pada asalnya terdapat 11 kesalahan yang mengenakan hukuman mandatory, mati mandatory tersebut, di mana di dalam kes-kes tersebut hukuman mati itu dikekalkan walaupun sekarang atas dasar budi bicara mahkamah, bukan secara mandatory lagi. Tetapi untuk kes-kes yang lain secara umumnya again di mana hukuman mati tersebut pada asalnya adalah tidak mandatory, tetapi secara budi bicara itu akan dikeluarkan where there is dengan izin, where the initial sentence is one of discretion, dengan izin, death sentence by way of discretion, that will be taken away. Tetapi untuk yang mandatory itu akan dikekalkan secara budi bicara sekarang. Jadi Tony Betua, itu saja pergulungan saya. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kerana memberi saya peluang untuk menggulung. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, rang undang-undang dibaca kali kedua sekarang. Rang undang-undang menambah suatu akta untuk memindah kanun keseksaan. Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Akta Senjata 1960. Akta Penculikan 1961. Akta Dadah Berbahaya 1952. Akta Perdagangan Strategik 2010. Dan Kanun Tata Cara Jenayah untuk memansuhkan hukuman mati mandatory, untuk mengubah hukuman yang berhubungan dengan pemenjaraan sepanjang hayat dan sebatan, dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubungan dengannya. Majlis dalam jawatan kuasa bentara. Siusa. 65. Tidak ada perbahasan. Pasal 1 sehingga 65 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Jika ada, 3 minit saja. Terima kasih Tuan Pengurusi. Saya merujuk kepada pasal 41 dan 42 yang menyatakan tentang wujudnya hukuman sebatan tidak kurang daripada 12 kali. Di negara kita, sistem mahkamah ada 2. Mahkamah sivil dan mahkamah syar'i. Di kedua-dua mahkamah ini, wujud hukuman sebatan. Tetapi hukuman sebatan di mahkamah sivil sepatutnya dimansuhkan. Apa yang berlaku sekarang daripada pengalaman saya sebagai seorang peguam, menyaksikan perlakuan sebatan yang dikenakan ke atas banduan di dalam tahanan, mencederakan diri banduan tersebut. Amat menyakitkan. Sehingga ada banduan sanggup tambah setahun lagi pun tak apalah. Janganlah disebat. Dan saya melihat sebatan di mahkamah sivil ini sangat sadis, primitif. Tidak berperi kemanusiaan. Jadi maknanya bagi saya bukan saja hukuman mati mandatory ini dimansuhkan kerana mengikat tangan hakim-hakim. Saya berharap juga kalau tidak sekarang,
mungkin reformasi dari segi hukuman ini dilakukan sampai pada masanya. Hukuman sebat di Mahkamah Sivil ini Benarkan Saya nak Untuk minta komen penjelasan saja, daripada Pasir Gudang dari Tuan Pengerusi kerana Pasir Gudang menyebut hukuman sebat di Mahkamah Sivil dan bukan hukuman sebat di Mahkamah Syariah. Adakah itu bermaksud bahawa hukuman sivil di hukuman sebat di Mahkamah Syariah ini tidak menjejaskan tubuh badan kerana bahagiannya ada pandangan bahawa sebat di Mahkamah Syariah ini tidak bertamadun. Boleh Pasir Gudang ulas sikit lagi? boleh. Jadi hukuman sebatan yang diguna pakai di Mahkamah Syariah saya tiada masalah. Maksudnya mengikut kaedah yang bersesuaian dengan yang telah diputuskan oleh sistem kehakiman syar'i itu. Tetapi yang sivil ini cukup tidak berperi kemanusiaan, Tuan Pengerusi. Saya melihat, duduk Yang Berhormat, saya melihat perkara ni lebih kepada cadangan. Ya. Yang Berhormat Menteri, ada apa-apa jawapan? Saya cakap dulu sikit Yang Mat. Tuan Pengerusi. Saya baru nak. 1 minit. Seminit lah. Seminit Yang Mat. 1 minit. Soalan Allah, atau sanggup. pencerahan. Saya cuma minta Yang Berhormat, saya masuk bawah pindaan Seksyen 124K dan juga semua seksyen lain. Hari ini terjemahan bahasa Malaysia di bahasa Inggeris diganti bahasa Inggeris. Yang Berhormat saya minta supaya dipertimbangkan dalam bahasa Malaysia, semua bahasa Malaysia. Sebab yang kalau yang tak boleh terjemah, saya tengok cukup mudah macam apa tu perkara Seksyen 124K ya. Imprisonment for a term of not less than 30 years but not exceeding 40 years. Ini boleh terjemah dalam bahasa Malaysia. Tapi nampaknya bila diterjemah bahasa Inggeris, diterjemah bahasa Inggeris. Jadi yang bahasa Inggeris kita sudah ada. Saya minta supaya yang bahasa Malaysia diganti dengan Malaysia. Okay, Yang Berhormat, kemelut ni kita dah duduk Yang Berhormat. Ya, ya. Kemelut ni kita dah lalui. Authoritative text adalah bahasa Inggeris dan perundangan baik perlembagaan dan sebagainya membenarkan bahasa Inggeris. Ya. Jadi benda ni kita jangan retorik baliklah. Ya. Duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya tak retorik Yang Berhormat. Hari ini boleh terjemah. Pandangan saya. Ya, ya. Itu saya. Duduk Yang Berhormat. Ya. Duduk ya. Menteri, sila jawab pada saya pandangan banyak ni. Terima kasih Tuan Pengerusi. Isu yang dibangkitkan oleh Pasir Gudang iaitu berkenaan dengan sebatan. Ini merupakan isu I think berdasar yang boleh sudah tentunya akan diambil kira di masa depan sama ada untuk diperbaiki dan sebagainya. Kami akan mengkaji isu ini dengan lebih mendalam di masa yang depan. Terima kasih Tuan